Hai semua. Selamat pagi murid-murid. Untuk tahun ini sekolah kita yang mengambil mata pelajaran geografi, utamanya untuk tingkatan 4CL. Tahun ini cikgu yang akan membimbing anda sampai ke hujung tahun. Dan besar kemungkinan juga semasa anda memasuki tingkatan 5 juga, anda juga akan dibimbing oleh saya juga. Sehingga anda menduduki peperiksaan SPM. Apa itu mata pelajaran geografi? Jadi perkara ini mungkin cikgu tak perlu terangkan kepada anda dengan detail sebab anda sudah mempelajari geografi semenjak daripada tingkatan 1, 2 dan 3 dahulu. Jadi tingkatan 1 dan tingkatan 2 dan sampai tingkatan 3 itu merupakan asas kepada mata pelajaran geografi untuk peringkat yang lebih atas lagi. Untuk peringkat menengah. Semasa di tingkatan 1, 2 dan 3, anda lebih fokus kepada bahagian-bahagian yang daripada kemahiran geografi, fizikal dan manusia sampai kepada kajian lapangan dan sebagainya. Dia lebih ringkas dan sebagainya. Tapi bila memasuki kepada tingkatan 4, untuk KSSM, anda akan lebih fokus kepada sesuatu topik dengan lebih detail, dengan lebih menyeluruh. Itulah yang akan anda pelajari semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5 nanti. Akan disambung tingkatan 4 dan tingkatan 5 nanti. Bagi yang dah ada buku teks, kamu boleh buka buku teks ini. Buku teks di tempat anda. Kalau anda belik-belik buku teks ini, seperti yang anda lihat. Kita ada beberapa bahagian. Iaitu bahagian pertama adalah bahagian kemahiran geografi. Cuba lihat kat sini dalam skrin anda. Yang pertama adalah bahagian kemahiran geografi. Dalam kemahiran geografi ini untuk bab yang pertama, kamu akan belajar tentang arah dan kedudukan dalam peta topografi. Peta topo ataupun peta. Biasanya anda telah belajar masa tingkatan 1, 2 dan 3, tapi lebih kepada peta lakar, dan peta topografi yang lebih ringkas lagi. Tapi bermula pada tingkatan 4, anda akan belajar dengan lebih detail apa yang ada dalam peta topografi. Dan di dalam peta topografi ini, anda boleh mempelajari pelbagai kemahiran geografi. Contohnya, bagaimana cara untuk menentukan arah melalui peta topografi. Lepas itu menentukan kedudukan dalam peta topografi itu juga. Itu untuk bab yang pertama. Jadi, kalau kau perhatikan untuk bab yang kedua ini pula, anda akan belajar tentang skala, jarak, luas dalam peta topografi. Dan yang ketiga, kita akan belajar ketinggian dan keratan rentas dalam peta topografi. Dan yang keempat, pandang darat fizikal, pandang darat budaya dalam peta topografi. Jadi, kalau kamu perhatikan tajuk-tajuk ini merupakan kesinambungan tajuk-tajuk yang pernah kamu dengar masa di menengah rendah dahulu. Sebenarnya memang begitulah, cuma dia yang kamu pelajari adalah lebih detail. Habis kepada kemahiran geografi, anda akan masuk kepada bahagian geografi fizikal. Dalam geografi fizikal ini kita akan lebih mengkaji tentang bentuk muka bumi dan saliran. Bentuk muka bumi dan saliran. Dalam saliran itu anda akan belajar tentang pergerakan plat tektonik. Tingkatan 1 kamu ada belajar tentang pergerakan plat tektonik, tetapi secara ringkas saja. Begitu juga dengan pembentukan dan kepentingan sungai di bab 6 serta proses dan kesan hulu hawa. Yang ke-8 dalam bab 8 proses dan kesan gerakan jisim. Masih ingat tak gerakan jisim? Ini mungkin salah satu benda baru yang akan kamu belajar semasa tingkatan 4. Selain daripada itu, dalam geografi fizikal ini anda juga belajar tentang pembentukan dan kelestarian sungai serta yang terakhir adalah bahagian tindakan ombak di pinggir pantai. Jadi, yang pertama adalah kemahiran, yang kedua geografi fizikal, dan yang ketiga, tema yang ketiga kita adalah geografi manusia. Dalam geografi manusia ini, anda akan belajar tentang penduduk dan pertempatan. Pertempatan, kalau kamu lihat penduduk itu manusia di sebuah negara. Manakala pertempatan tu biasanya kamu akan ingat di mana lokasi manusia itu tinggal.
Jadi dalam geografi manusia ini, dalam bab 11, okey, anda belajar tentang taburan penduduk dunia. Okey, masa di menengah rendah, anda lebih kepada belajar tentang taburan penduduk di Malaysia. Okey, masih ingat lagi tentang bagaimana jenis taburan penduduk? Yang padat, sederhana dan jarang. Dan bahagian bab 12 pula, anda juga akan belajar tentang pertumbuhan penduduk. Ini anda akan belajar konsep tentang pertumbuhan penduduk. Bagaimana menentukan kadar pertumbuhan penduduk sesebuah negara. Serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, kesan dia, itu dia. Serta kepentingan dia. Okay? Itu untuk geografi manusia. Okay? Okey, selain daripada itu, okey, kita juga belajar tentang migrasi. Okey, dalam bab 13 masih lagi dalam geografi manusia. Okey, dalam migrasi ini kita akan belajar tentang cara perpindahan penduduk. Okey, konsep perpindahan penduduk bagaimana? Kan kita pernah belajar tentang migrasi dalaman, migrasi antara bangsa, faktor-faktor, kesan serta langkah mengatasi kesan migrasi di sebuah negara. Okey, seterusnya kita juga belajar tentang pertempatan. Jenis-jenis pertempatan. Ada pertempatan luar bandar, pertempatan bandar, pola-pola pertempatan, hierarki pertempatan daripada kampung hingga ke megalopolis, metropolis. Okey. Dan yang seterusnya, yang terakhir dalam tingkatan 4, anda akan belajar tentang urbanisasi. Okey. Urban maksudnya bandar. Okey. Urbanisasi ini maksudnya urbanisasi itu adalah proses pembandaran. Okey. Jadi anda akan belajar berkaitan dengan konsep dan proses urbanisasi. Maksudnya urbanisasi ini tadi kalau diringkaskan adalah perbandaran. Okey. Konsep dan proses urbanisasi, faktor-faktor, penyebab dia dah serta kesan dia, apa kesan negatif, kesan positif perbandaran. Dia memang ada kesan positif dan negatif. Okey. Serta langkah-langkah mengatasi ataupun mengurangkan masalah urbanisasi, okey, di kawasan bandar. Okey, dan tema yang terakhir biasanya adalah berkaitan dengan kerja lapangan. Okey, yang ini kita akan lihat kemudian. Okey. Okey, itu adalah berkaitan dengan topik geografi yang akan kamu pelajari semasa tingkatan 4. Okey, tingkatan 1 ingat, okey, anda lebih isi pelajaran dia lebih ringkas. Okey, mana tingkatan 4 isi pelajaran dia lebih detail. Dan soalan-soalan dia bukan ABC saja. Okey, dia lebih kepada struktur essay. Okey, di mana anda kena membuat latihan-latihan yang berunsur keempat dan sebagainya. Okey, berpandukan aras-aras yang tertentu. Okey, jadi untuk tahun ini, okey, memandangkan sesi PDPR kita secara online, okey, cikgu akan tinggalkan bahagian-bahagian kemahiran geografi. Okey, sebab agak sukar untuk anda menguasai kemahiran geografi. Okey, kecuali bersemuka. Cikgu boleh terangkan di depan kelas, boleh diterangkan kepada anda di depan anda. Kalau online ni memang sukar untuk diterangkan. Okey, cikgu boleh terangkan, cuma cikgu risau anda kurang faham saja nanti. Okey, jadi cikgu tinggalkan topik untuk kemahiran geografi. Jadi, untuk sesi PDPR kita, okay, bermula pada tahun ini, kita akan rujuk kepada geografi fizikal. Okey, kalau kamu perhatikan, okey, kita akan lihat kepada bab 5. Okey, kita akan lihat kepada bab 5. Okey, mungkin ini dia slow sikit. Okey, ini adalah buku teks digital tingkatan 4 kamu. Dan cikgu dah upload dah dalam Telegram anda. Anda boleh rujuk bahagian buku teks digital kamu. Okey? Okey, untuk berkaitan dengan geografi fizikal untuk bab yang pertama. Okey, bab yang pertama. Okey, bab yang pertama adalah berkaitan dengan bentuk muka bumi dan salera. Itu tema besar dia. Okey, tema kecil dia. Kita mula daripada bab 5. Bab 5 iaitu berkaitan dengan pergerakan plat tektonik. Apa dia plat tektonik? Itu yang perlu kamu tahu. Okey, sepatutnya kamu juga ada belajar masa tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey, dalam bab ini kamu akan belajar tentang struktur bumi, sempadan plat tektonik dunia, kesan pergerakan plat tektonik,
kesan tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi terhadap manusia dalam sekitar, serta langkah-langkah mengatasi dia ataupun mengurangkan masalah-masalah bencana alam ini. Okey. Jadi, itu yang akan kau pelajari dalam topik ini. Okey, cikgu beri pada muka surat yang seterusnya. Okey. Seperti yang anda lihat kat sini. Okey. Cikgu besarkan skrin dulu. Cikgu tukar. Okey, nanti kamu perhatikan skrin yang cikgu tunjukkan. Okey, ini untuk bab 5 tingkatan 4 berkaitan dengan tutur bumi. Okey. Berkaitan dengan tutur bumi. Okey. Kalau kau perhatikan, kamu juga ada belajar tentang tutur bumi. Okey. Di tepi cikgu ni pun ada juga globe yang kamu boleh perhatikan bumi kita. Ni dia. Sama saja. Okey. Ni okey, bentuk muka bumi kita adalah berbentuk sfera. Okey. Dan dalam bumi ini terdapat pelbagai lapisan-lapisan yang tertentu. Okey. Kalau kamu perhatikan dalam gambar rajah itu, kalau kamu perhatikan dalam gambar rajah tersebut, okey, bumi kita terdiri daripada beberapa lapisan. Okey, kamu ada belajar tentang beberapa jenis lah. Okey. Jenis yang pertama, okey, yang paling atas bukan jenis, sorry. Lapisan yang paling atas sekali di luar permukaan bumi kita. Okey. Kita namakan sebagai kerak bumi. Okey, ini dia. Okey, kita namakan sebagai kerak bumi. Okey. Selepas kerak bumi, ini adalah lapisan yang kedua ataupun lapisan yang paling besar sekali adalah iaitu lapisan mantle. Okey, yang dinamakan mantle. Dan yang ketiga, gabungan bagi teras bumi. Teras bumi ini dibagikan kepada dua jenis. Okey, dipecahkan kepada dua jenis. Yang paling atas adalah teras luar dan yang paling dalam sekali adalah teras dalam. Okey. Okey, kita perhatikan satu persatu. Okey. Lapisan kerak bumi. Okey, kerak bumi tadi. Kalau kau perhatikan nota ni. Okey. Lapisan kerak bumi yang pertama, antara ciri-ciri lapisan kerak bumi, okey, merupakan lapisan yang paling luar, okey, paling luar, bersifat pepejal dan keras. Okey, bagi yang ada buku teks anda di rumah, kan kamu dah ambil buku teks kamu di rumah. Okey. Patutnya kamu kena lihat di muka surat 62 dan 63. Okey. 62 dan 63. Okey, 62 dan 63. Bahagian kerak bumi. Okey. Selepas kerak bumi, mantle, teras luar dan teras dalam. Dan bahagian kerak bumi ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okey. Ketebalan kerak bumi ini yang kamu perhatikan dalam tulisan ini adalah 5 km hingga 65 km dan terbagi kepada sial dan sima. Apa dia sial? Apa dia sima? Okey. Sial ini adalah lapisan yang berada di bahagian atas sekali. Okey, lapisan kerak bumi yang berada di atas. Okey, manakala sima pula adalah lapisan kerak bumi yang berada di lebih bawah. Paling mudah untuk anda ingat adalah sial adalah bahagian daratan bumi. Bumi yang berada di darat. Okey. Okey, lapisan yang berada di darat. Manakala sima pula adalah lapisan bumi yang berada di bahagian dasar lautan. Okey. Jadi antara kandungan sial dan sima ini, okey, seperti yang kamu ketahui, mengandungi silika, aluminium, okey. Lepas tu untuk sima pula silika, besi dan magnesium. Okey, anda boleh rujuk kat sini satu-satu. Kalau cikgu sebutkan satu-satu, sekarang ini sudah 14 minit sudah. Cikgu kena kurangkan masa. Okey, seterusnya mantle pula. Mantle merupakan lapisan yang kedua. Okey, lapisan yang kedua di bawah lapisan kerak bumi. Okey.
mempunyai suhu 800 darjah Celsius hingga 1600 darjah Celsius. Okey, di bahagian mantle ini terdapat arus perolakan yang menyebabkan kejadian gempa bumi dan tsunami. Antara lapisan yang memisahkan kerak bumi dengan mantle dikenali sebagai ketakselanjaran Mohorovičić. Anda boleh rujuk muka surat 62 rajah 5.1 ketakselanjaran Mohorovičić. Okey, untuk mantle ni tadi cikgu terangkan secara ringkas. Seterusnya bahagian teras bumi. Teras bumi ni terbagi kepada dua jenis. Kalau kamu perhatikan dalam buku teks kamu, dalam huraian dia di muka surat 63, kamu boleh lihat, teras bumi ini dikenali sebagai barisfera. Ketebalan 3,480 km dan merupakan ataupun mempunyai suhu yang paling tinggi, 3,000 hingga 5,000 darjah Celsius. Jadi kamu bayangkan saja, air yang mendidih baru 100 darjah Celsius, lebih kurang macam tu. Cuba kita celokkan tangan kat situ. Ini kamu bayangkan dalam 3,000 hingga 5,000. Memang hancur teruslah. Dengan tulang sekali. Di bahagian teras bumi ini terdapat lapisan ketakselanjaran Gutenberg. Pemisah di antara teras dan mantle Anda boleh rujuk di muka surat 63 juga. Ketakselanjaran Gutenberg. Itu berkaitan dengan teras bumi. Jadi teras bumi ini ingat dipecahkan pada dua bahagian, teras luar dan teras dalam. Itu berkaitan dengan struktur bumi. Setakat ini boleh ikut cikgu tidak? Itu baru satu topik. Maksudnya bab 5, topik 1 saja. 5.1. Kita sepatutnya ada 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Maksudnya di sini. Kita tunjukkan kepada kamu antara topik kita yang seterusnya. Topik 5.2 kita adalah sempadan plat tektonik dunia. Kita akan belajar lebih lanjut sempadan plat tektonik dunia. Apa dia fungsi sempadan plat tektonik dunia? Apa dia sempadan plat tektonik dunia? Ini kita akan belajar pada minggu hadapan. Ini penerangan dia dan sebagainya. Berapa jenis plat tektonik yang terdapat di muka bumi kita? Apa penyebab dia? Dan 5.3 kita akan belajar kesan-kesan pergerakan plat tektonik. Kamu akan belajar tentang pergerakan plat tektonik ni. Dia bergerak secara dua jenis, dikategorikan secara dua jenis. Satu adalah melalui pertembungan, satu lagi secara pencapahan. Mungkin minggu depan cikgu akan tunjukkan kepada anda bagaimana video lapisan bumi kita itu bertembung. Ini cuma cikgu nak ringkaskan saja, menelah ringkas kepada anda. 5.3, selepas itu anda belajar tentang seperti itu. Ini gambar-gambar yang bentuk muka bumi yang terbentuk hasil daripada pergerakan lapisan bumi kita ataupun plat tektonik. Boleh menyebabkan terjadinya gunung, pembentukan gunung. Seperti banjaran Himalaya, lurah gelinciran di Kenyang. Kamu tengok jurang Mariana ni di Filipina. Gunung Vosges di Perancis, Gunung Bongkak. Pergerakan plat boleh menjadi tsunami dan sebagainya. Nanti kita akan lihat pada minggu hadapan. 5.4, kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan yang terakhir, kita akan belajar berkaitan dengan langkah-langkah mengurangkan risiko bencana tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Jadi setakat ini boleh ikut cikgu tidak? Jadi minggu ini cukup untuk itu saja. Anda cikgu rasalah. Latihan anda nanti cikgu akan letakkan di bahagian, letakkan di dalam Telegram group kamu. Latihan mudah saja. Latihan mudah saja. Ini contoh latihan dia. Cikgu gunakan modul komputer yang diedarkan oleh pihak
GPN Sarawak. Okey, ini contoh soalan-soalan dia. Okey, cikgu akan send di dalam Telegram nanti. Okey. Okey, jadi setakat ini itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey. File ni agak besar. Ini pun sudah 20 minit. Hari tu cikgu cuba 16 minit sudah 200 MB. Okey. Itu pun sudah di-convert kepada yang lebih kecil. Okey. Kalau terlalu kecil, file dia gambar dia memang kurang jelas lah. Gambar dia memang kurang jelas. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Tapi jangan lupa pada pelajar sila ambil kehadiran anda, tulis dalam Telegram. Okey. Okey. Itu sajalah. Okey untuk hari ini.